lawyer Felda. Yang pertama, mengeluarkan satu penarikan balik secara segera dan tegas terhadap semua pengataan yang ditulis dalam buku ini. Dia minta saya tarik balik. Yang kedua, menarik balik buku ini, dijual dan dipasarkan. Yang ketiga, ini yang bagi saya pelik yang tidak relevan. Dia minta saya memberikan bukir-bukir pengedaran dan jualan buku dan termasuk keuntungan daripada buku saya. Nah, itu bagi saya satu benda yang tidak relevan. Kemudian mengeluarkan satu permohonan maaf dalam terma-terma yang diluluskan oleh kami berkenaan buku yang diterbitkan. Kemudian yang keempatnya, memberikan kepada kami suatu akte janji bertulis bahawa saya tidak akan mengulang atau menerbitkan semula pengataan-pengataan di atas dalam apa cara sekalipun. Dan dia bagi tempoh 48 jam daripada tarikh surat ini, dan arahan kami adalah untuk memulakan prosedur undang-undang tanpa merujuk kepada saya sekiranya saya enggan untuk berbuat itu. Apa benda fakta yang punya paling sebenarnya ini? Okey, dia banyak sangat. Dia ada lebih kurang, dia sebutkan di sini terlalu panjang. Ada berbelas-belas fakta dalam buku ini yang tidak disengaja. Dah 3 hari dah. 3 hari dah. Dah lepas. Dia dah bagi ya. Saya menghormatilah pihak Felda, itu hak dia untuk menggunakan undang. Tapi saya heran bahawa dia tidak pernah menjawab kepada publik bahawa semua tuduhan itu tidak betul. Sepatutnya dia kena counter balik apa yang dinyatakan tidak betul itu, menjelaskan apa sebenarnya yang dilakukan oleh Felda. Dia ada alat propaganda dia. Semua kerajaan yang ada dia guna untuk memberikan kepahaman kepada rakyat. Maknanya sekarang ini dia meyakini bahawa rakyat tidak percaya lagi kepada segala apa yang diwar-warkan oleh Felda dan oleh kerajaan. Jadi akhirnya menggunakan mahkamah untuk mempertahankan diri dia, walaupun hakikatnya bahawa apa yang dirasai oleh pemerintah Felda seperti mana yang telah termaktub dalam buku ini. Jadi dia tidak mengambil satu pendekatan intelektual, sepatutnya mengambil satu pendekatan intelektual jelas. Dia kiralah kepada rakyat. Saya sebagai satu contoh, saya mengikuti jawapan yang diberi oleh Yang Berhormat Ahmad Aslan tentang skim perumahan generasi kedua Felda. Sebenarnya apa yang disebut oleh Ahmad Aslan itu mengulangi cerita-cerita 20 tahun dulu lagi. Yang diulangi, tapi tidak ada satu tindakan proaktif yang dilakukan. Bayangkan ada 800,000 anak penduduk Felda. Sebab itu hari ini nisbah yang kekal duduk di tanah rancangan Felda tak sampai pun 10%. Yang lainnya telah meninggal di tanah rancangan Felda. Kenapa? Mereka tidak punya satu jaminan masa depan mendiami tanah-tanah rancangan Felda. Walhal tanah rancangan Felda ini ibarat lumbung emas kepada masyarakat umum. Sekarang di sini pula orang kata sebahagian daripada pendapatan negara daripada komoditi kelapa sawit dan getah. Tapi hari ini kekayaan itu dikau oleh sebelah pihak. Sedangkan penduduk adalah hak mempunyai mereka hanya mendapat sisa saja daripada segala keuntungan yang ada. Itu suatu contoh daripada banyak contoh-contoh lain yang kita akan dedahkan daripada masa ini. Ada lagi? Dia minta untuk minta maaf. Skor-skorkan dia. Dia terlalu banyak. Saya lagi satu contoh lah. Pertama, dia mempertikaikan tajuk buku ini. Dia kata ini berniat jahat. Penggunaan perkataan alung, menyamakan Felda dengan alung dengan centi haram ya. Satu penggunaan perkataan yang berniat jahat kepada Felda. Yang keduanya, tuduhan yang mengatakan Felda mengaut keuntungan. Dia kata Felda adalah service oriented. Jadi bila kata Felda mengaut keuntungan ini satu tuduhan yang jahat. Kemudian yang ketiganya dia kata Felda mengaut menipu melalui skim-skim yang ada. Yang saya dedahkan, dia kata tuduhan palsu. Yang keempat, hutang-hutang. Saya dedahkan dalam buku ini seorang penroka yang terlibat dengan hutang-hutang di Felda dengan skim-skim yang ada penroka yang hutangnya jejak 100,000.
Walhal umur pendoka itu ada yang telah umur 80 tahun. Mereka punya hutang sampai 100 ribu. Saya dedahkan dan dia tak terima. Dia kata ini tuduhan palsu. Sebab tu saya katakan, bila saya tulis buku ini, saya ada bukti. Saya ada bukti. Artinya saya bersedia untuk menunjukkan bukti di bidang ini. Dia buat kajian. Saya buat kajian. Berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun. Dia bukan turun menebas dengan protokol satu hari di Yang Berhormat Aslan. Dia menulis, dia tinggal. Okey. Mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Pakatan Rakyat. Okey. Okey. Satu lagi visi.